Assalamualaikum semua, kembali dalam podcast Bola Sepak Bermaruah episod 7. Aku Kit. Kali ni lain sikit episod kali ni. Selalunya kita buat dalam studio, kali ni kita buat outdoor. Kerana kita orang buat outdoor sebab episod ni episod khas. Aku pun tak tahu setengah jam ke 2 jam ke episod ni, aku tak tahu. Kita tengok macam mana pergi dia nanti. So first of all, aku nak ucap terima kasih kepada korang semua yang masih menyokong, menonton PBB. Jangan lupa subscribe channel Ultrajang, channel YouTube Ultrajang. Follow kami di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Di semua media sosial ada. Dan penghargaan istimewa kepada Cafe Goma kerana membenarkan kami membuat rakaman di sini. Terima kasih. Suasana pun sempoi, santai, chill, angin sepoi-sepoi basah. Harapnya cuaca okey lah, supaya harap-harap tak hujan. Jadi untuk aku perkenalkan guest khas hari ini, kita akan berbual dengan CEO NSFC, CEO baru NSFC, iaitu Saudara Falik Firdaus. Thank you, Kit. Oh, dia dah start? Dah start. Okay. Thank you, Kit Karami. First of all, kepada peminat podcast Bola Sepak Bermaruah, ini satu disclaimer. Ini kali pertama saya muncul dan kali terakhir saya akan muncul. Susah nak dapat CEO baru NSFC ni, susah. 2 bulan juga saya kejar dia. Selepas ada dengar berita-berita, saya kejar dia lama. Ni kali ni baru dapat akhirnya. Itu pun kita cangkuk tengkuk dia selepas ada event di Rembau tadi. Okay, first of all lah Falik, tahniah sebab jadi CEO baru NSFC. Dengannya CEO paling muda dalam Liga Malaysia. Congratulations. Jadi kita straight to the point je lah. Okay, sure. Apa kan sebelum ni ada dengar isu gaji, tunggakan gaji yang walaupun bukan Saudara Falik lah yang buat, yang menyebabkan mencetuskan isu ni, tapi adakah ianya dah selesai? Yes, isu gaji dah selesai. But first of all, I have to give a special thanks to Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan lah. Dia membantu kita, dan hasil muafakat MB dan juga Yang Terhormat Mulia Tunku Presiden PBNS, Yang Terhormat Mulia Tunku Syed Razman, dia berjaya diselesaikan, dan dua-dua figura setuju untuk kita move forward, dan macam mana kita nak stabilize the club, dan macam mana kita nak bina semula club ni. So that is the most important, dan what is past is past. Dan kita keen on build a better future lah. So but the baggage is still there, but it's okay. We move on. Kita cuba, itulah challenges of a CEO kan. So going forward, kita ada trust yang kita berpegang teguh, dan based on that trust tu, kita akan guide this club to a better path lah. Such a nice segue. Maaf lah kalau podcast kali ni kita banyak cakap English. Saya ikut rentak CEO je. Okay, Falik, kita tahu sebelum ni, bukan kita tahulah, kebanyakan fans die hard fans Negeri Sembilan memang nampak yang sebelum ni perancangan jangka panjang tu tak ada untuk pasukan Negeri Sembilan. Dia macam okay, kita ada bajet sekian, kita target untuk tahun ni saja. Tahun depan kita fikir lain, tahun depan kita fikir lain. Jadi adakah pelantikan Falik ni akan membawa satu angin perubahan baru kepada bola sepak NSFC, ataupun masih sama macam dulu? I try to be saya cuba untuk menjadi ejen perubahan tu, sebab all this while kita duk bercakap kita nak ada perubahan, sebenarnya kita sendiri kena jadi ejen perubahan tu. So apa yang kita buat pada musim baru ni, kita dengar apa fans cakap, apa yang fans mahukan, dan apa they always talk about Hala Tuju. And you know, if I may lah Kit, 6 pilar atau 6 trust yang kita tekankan bermula musim ni, iaitu yang pertama, club filosofi. Apa club filosofi kita, apa falsafah kita. Bila saya cakap pasal falsafah ni, tak semestinya pasal style of play, dia overall, apa nilai-nilai yang kita nak terapkan sebagai anak waris, anak nagori, kan. So kita kena pasti itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada club filosofi, kita cuba tekankan dari segi business development, because the club has been privatised. Okay, Negeri Sembilan Football Club Sdn Bhd ni is 100% owned by FA as of now. Okay. So it has been privatised. Tapi kita season ni kita akan bagi penekanan sikit on how do we reach for a better financial year. Sebab dia simple je, is either you increase the profit atau you reduce the cost. Okay. So number 2 is business development. Number 3 is the infrastructure. Okay.
for the last 10 years we've spent millions, tapi kita tak ada satu training center untuk FC, untuk our Super League team. So itu yang kita cuba lihat. That is number 3. Number 4 is youth development. Okay. Hasil bila saya round dengan yang berhormat YB Exco Bilion Sukan kita, YB Pak Mus kita panggil, Tuan Mustafa Nago, banyak kita dengar di mana kita banyak private clubs players dekat Negeri Sembilan ni semua bising talent not being picked up by NSFC. Semua talents neglected, budak-budak Negeri Sembilan banyak pergi keluar. This is something yang kita nak address juga. So one of the things that we're going to do is that kita akan make sure there's a clear pathway dari segi youth development. Okay, daripada peringkat bawah 12 naik 13 and transition untuk ke professional, which I think I can explain later a bit lah. Okay. So that is number 4. Number infrastructure number 4, yes. Number 4. Youth development number 5 tadi kan? Is it? Dia pemain bola ada pening sikit. Okay. So the next one is that partnerships. Partnership. Bila saya kata partnership ni, we have a lot of stakeholders in the state. Okay. Nampak tak? Sambil saya bercakap ni, saya acah-acah buka phone, sebenarnya saya lupa saya punya points tadi. Dia lupa bukan sebab apa, sebab dia penat. Dia tadi main winger tadi. Saya nampak dia main winger tadi. Memalukan diri tadi kan. So yeah, I mean the next one is the partnership and collaboration lah. Bila saya kata macam tu is kita ada stakeholders. Saya bagi contoh, kita ada UiTM, kita ada Kolej Hasan Negeri Sembilan, Yayasan Negeri Sembilan, kita ada banyak state GLCs yang actually keen on doing football. So kita tak boleh bekerja sebagai silo. Kita tak boleh kata NSFC ni aku yang punya, tak. And kita kena open to all. So this is what we're trying to do. Dan last but not least, our 6th pillar is that dia patutnya awal lagi. So 6th pillar is that wage reform structure. Wage structure reform. So apa yang kita buat this season, kita akan spend lesser on Super League team. Kita cuba balancekan ratio Super League dengan development tu. Development sekarang lebih diberikan penekanan. Dan ini yang kita nak buat. So based on these 6 pillars, kita cuba nak bawa kelab ni ke depan lah. So I think I will explain further if kita tanya. Okay. So based on these 6 pillars, kita dah setuju. Saya pun dah persembahkan dia kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Presiden, kepada Barisan Exco, dan juga Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dan Exco Bilion Sukan lah. So saya bekerja rapat dengan YB Pak Mus, sebab Pak Mus pun dia gear 7, saya kena gear 8. Regulation dia. So yeah, going forward, macam-macam kita nak buat, tapi kita fokuskan mana yang penting dulu. Okay. Cantik sangat dah tu. All the pillars tu memang dah cantik. Rasanya Ultrajang pun sebelum ni ada, daripada 6 pillars tu, 6 teras tu, mungkin Ultrajang sebelum ni ada juga bising-bising pasal antara, boleh kalau kita boleh sentuh 3-4 teras lah. Tapi Falik, banyak tu 6 teras tu tadi untuk dapatkan keputusan, nak dapatkan progress 100% tu rasanya jauh, sangat perlukan masa yang lama, especially about infrastructure tu. Jadi berapa cukup ke masa, mampu ke dilaksanakan, ataupun masih ada kekangan ke untuk jalankan benda-benda ni semua? To be honest, of course lah, kalau nak kata time frame tu cukup masa tu depends on time frame. You nak kata satu season, sempat mungkin tak sempat, tapi at least kita kena ada foundation, kena ada kertas kerja, kena ada cubaan untuk engage with all the agencies. Kalau tanya saya, league gonna start in May, so now it's February. Penekanan tu sebenarnya kita lebih kepada professional teams. So sambil-sambil kita settlekan hal isu professional teams tu, kita cuba juga engage dengan, saya bagi contoh, Majlis Bandaraya Seremban. And honestly sebenarnya everyone is very proactive. Semua orang sangat membantu. Itu sebenarnya key dia. Dan kita takkan act as if we are the footballing experts in the state, but they have the facilities which we don't have. So yeah, I mean kalau nak cakap pasal masa tu, I tak nak jadikan dia sebagai alasan. Apa pun kena gerak. Dan all the 6 pillars pun kita dah bergerak. So saya bagi contoh macam the first pillar, club philosophy. The first thing we do is kita lantik pengarah teknikal. So pengarah teknikal dia ada filosofi dia, dia ada nilai-nilai dia. So dia ada barisan kejurulatihan macam mana yang dia nak. Dia adalah dia punya kriteria dia.
Itu termasuklah nilai-nilai murni formation, which is a bit technical. So kita dah start dengan club philosophy. Effendi, saudara Effendi Malik dia sedang draftkan tu untuk dapat persetujuan board of directors, dan insyaallah I think kita akan cuba arrange satu one day dengan kita punya season pass holders untuk explain where we trying to go. I think we have about 200 season pass holders. Okay. Kita cuba nak we explain to them first what we trying to do. So itu dah first pillar tu dah almost orang kata dah 50% lah gitu. So yang other pillars pun macam infrastructure, we wrote to Bandaraya is very helpful. Datuk Mansri memang bagus. Kita memang ada constant engagement. And then youth structure, we've been talking to sekolah sukan negeri, JPN. Kita memang cakap kita dah buat kunjungan hormat, dan kita kerja tu dah start. Which yang keempat, wage structure reform. Of course, bila nak start season ni ada potongan gaji. Dia ada tangga-tangga gaji dia tu for Liga Super lah. So what I can tell you, those players who are playing for Negeri Sembilan this season adalah mereka yang betul-betul nak main untuk Negeri Sembilan. So dia sanggup ambil a smaller wage nak bantu club. Kita pun not in good position. Dan that is on the wage structure reform. Dari segi kerjasama pula, partnership, kita dah jumpa UiTM, kita dah jumpa Kolej Yayasan Negeri, kita dah jumpa few parties, and it's going to be very exciting year. Okay. Akan banyak collaboration, akan ada banyak MOU, dan sebagai contoh, kita pun akan ada kerjasama dengan klub luar. It's not a big club, tapi at least a starting point for us. Saya nak bagi contoh, most likely we're gonna have kita akan announce some partnership dengan maybe a club in Japan kot. So it's gonna help us in terms of in the long run, supaya lepas ni maybe in the next 2-3 season kau jangan lupa okay. For the next 2-3 seasons kita mungkin ada import from that particular club lah. So it's going to cut our cost in the long run. We see how thing goes lah. Okay. Aku tahu mungkin korang yang tengah tengok ni mungkin tak sabar-sabar. Kita tak nak tahulah ni teras-teras ni apa benda semua. So pasukan tahun ni macam mana? Korang sabar kejap. Bawa bersabar kejap. Kita go slow-slow. Selagi Falik ada duduk sini, kita macam-macam boleh tanya. Okay Falik, tadi ada cakap pasal wage restruction form. Wage reform restruction. Maksudnya penstrukturan semula gaji. Okay, bila ada cakap tadi pasal pemotongan gaji semua Falik kan, kita penyokong-penyokong bola sepak Malaysia ni rasanya dah faham, dah masak sangat kalau gaji rendah susah untuk tarik pemain-pemain berkualiti. Jadi bila berlakunya proses-proses macam ni, faham, sebagai penyokong bola sepak Malaysia aku memang sangat faham benda ni. Tetapi mampukah Negeri Sembilan bersaing dengan pasukan lain dalam Liga Super kalau gajinya tidak begitu besar ni? Macam mana? Okay, that's why kita faham dengan kehendak ni. Sebab at the end of the day, macam mana saya bagi tahu dekat fan pun, football KPI ni bukan saya punya KPI. Fan akan cakap CEO out juga. Betul juga. So kita kena cakna dalam hal ni. So apa tindakan kita season ni is that kita faham when we cut some wages, kita kena ada keseimbangan dari segi, kita tahu kan some good players gonna leave. Okay. So this season apa tindakan kita akan retain, I think I counted yesterday, dalam 10 ke 12 pemain lama. Okay. Actually, so untuk retain balance of the squad. Lepas tu kita promoted 3 young players, Harith Samsuri, Afiq Fitri, Amirul Hakimi. Afiq Fitri dengan Amirul Hakimi sebenarnya last season dah main, ya, cuma dulu dia registered under 23, now dia wajib registered with Super League. So itu satu part. Kemudian untuk kekal bersaing, tapi that's why I nak manage expectation dengan fans ni, di mana saya tak menjanjikan bulan dan bintang, but we have to be realistic in our first season. I call it a transitional year for us untuk balance the team, balance the club. Okay, and then macam mana kita buat is kita insyaAllah bergantung kepada kemampuan kita niat kita nak sign 5 import, 5 imports. Okay, tapi bila saya kata 5 imports, tak semestinya semua kita bayar mahal. So we have to be very sensible in that sense. So import ni pun insyaAllah lebih muda, lebih energetik, sesuai dengan kehendak bakal ketujuan hati kita. Okay. So when you have 5 imports, we get 5 imports, lepas tu you ada 12 player lama.
and 6-7 player head coach baru nak bawa masuk. Kemudian ada some loanees kita akan loan. That's gonna help the team lah. Okay. So we believe we're gonna pose some serious challenge. Dan that's how we do it lah. So the 5 imports semua dekat key positions. Dan yes, kita nak cuba balance. Kita ada import, kita ada old players, kita ada new players, we have young players. So average squad players will be around below than 26 years old. Muda tu. Yeah. Jauh beza dengan tahun lepas. Yeah. Maknanya apa yang Altra cakap sebelum ni betul lah kot. Play muda kan, squad yang lebih muda. Okay Falik, adakah kita boleh tahu siapa pemain-pemain import tu? Belum boleh disahkan ataupun belum boleh diumumkan? Belum boleh diumumkan, belum tapi kalau you follow podcast ni, you get the idea lah kan. So Bahaya ni, macam-macam ni nanti datang kat podcast nanti. tapi saya tak nak sah kan. Okay. Could be, depends kan. So what I can say is that dia akan datang daripada various countries. Dia tak akan datang daripada satu negara je lah. Okay. So setiap player tu pun dia ada experience dia masing-masing. Ada yang pernah bermain squad remaja kebangsaan at various levels. So kita try check the best, and orang kata I call it sensible signings lah. But we see how lah. Now we cannot judge. Okay. So we see how. Alright, we talk about wage restructuration reform tu. Pasal infrastruktur, Falik, rasanya kalau dalam bola sepak, selain daripada youth development, rasanya infrastruktur ni antara benda yang paling memakan masa, memakan modal juga. Falik pun dah cakap tadi, kita dah spend millions of ringgit sebelum ni berlatih di merata-rata padang, seperti yang kalau fan-fan Negeri Sembilan yang masak lah dengan masalah Negeri Sembilan. Tetapi bila ada perancangan untuk adakan infrastruktur, iaitu padang latihan sendiri, pusat latihan sendiri, bila boleh siap, dan adakah benda ni penyokong-penyokong terutamanya mampu tengok pada musim pertama kendalian NSFC di bawah Falik ni? Okay, now to be honest, sebenarnya dia peringkat dia sebenarnya masih peringkat paperwork. Tapi sebab potential contractor pun kita dah minta tengok the site, beberapa pilihan. So pihak benarai pun actually waiting from us, the paper. So kita try to speed things up. Tapi sebab banyak isu-isu, banyak perkara yang perlu didahulukan dulu. Sebagai contoh kan, baru ni KBS ada umum grant, dan YB Pak Mus pun sedang usahakan untuk di Stadium Star, repair drainage dan sebagainya. So kita bagi ke penekanan pada itu dulu. Tapi at the same time, kontraktor semua dah turun, dah tengok keadaan padang yang kita cuba nak convert into our training center. Okay. Dan I cannot promise lah, but there should be some progress by 3rd quarter of the year kan. Because kita nak target basic dulu. Basic kita nak a home untuk tim Liga Super, office untuk mereka, maknanya so called office lah, padang kan. Dan kita actually this is not new, because masa awal musim itu, masa taklimat MFL, which is good, dia bawa kita pergi tengok fasiliti di Johor. So we've seen, of course lah, kita tak nak tiru, tak boleh lawan terus lah. So we look for the basics, apa yang we should do in the first place. So kita pun ada pergi some few clubs, kita tengok juga. And from there, I dengan TD, kita pergi tengok. So kita tahu apa yang kita nak, and we try to speed things up lah. Maybe by end of the year we should see some progress on that. InsyaAllah. Alright Falik, kita dah sentuh juga infrastruktur youth development ni. Sebagai seorang yang mengikuti mengikuti sedikit isu grassroots di Negeri Sembilan ni, grassroots level rasanya okey. Sentiasa ada tournament, sentiasa ada kejohanan, pasukan pun banyak. Cuma yang saya tak nampak Falik, bila diorang dah naik pada usia daripada under 7 naik ke under 12, kemudian under 16, susu galonya tu perjalanan mereka tu untuk, katalah, if they are good enough untuk masuk ke menembusi pasukan NSFC ni, nampak macam sukar sedikit. So adakah penstrukturan ni akan menjelaskan semuanya tu supaya perjalanannya lebih lancar untuk pemain muda ni? Okay, that's true. Because I explain why. Sebab bila kita pergi around the state kan, kita tanya, coaches akan cakap kita tak dipandang NSFC. Sebenarnya memang tak dipandang sebab apa tahu? Tak ada manpower nak pandang pun. Okay. So
This year macam saya katakan tadi, penekanan pada development tu ada. Bila saya kata ada tu maksudnya apa? Kita akan ada head of youth development kita sendiri di bawah TD. Actually di NSFC we split it into two sides of the company. Satu the business punya units, satu lagi football punya units. So football punya units ni apa? Super League unit, Okay. stand on its own. Kita ada development unit headed by TD. Okay, so under 23, under 20, under 18, 17 to 13, 12 to 7. Okay. So semua kelas ni dah ada orang yang akan Kita dah mengendalikan. identify. Okay. Kita dah identify. So kita akan ada head of youth development, itu wajib kalau ikut MFL punya licensing. And actually kita add up some more. Kita akan ada head of grassroots, elite grassroots. So tak ada dalam MFL licensing, tapi atas initiative club kita buat. So kita akan ada these individuals yang akan round around the state according to the program yang TD akan buat. Okay. So last unit untuk football is the medical unit lah, because we're trying to open up NSFC Sports Physio Center. InsyaAllah kalau menurut kita punya rakan medical tu, dia mungkin sebelum puasa nak launch lah. Okay, faham. Sama paperwork tengah settle. Alright. Saya sejujurnya macam Falik, kalau dia baru lepas main bola, saya seharian berjemur. So otak pun dah cair. Jadi ada soalan-soalan tambahan ke ni? Ada soalan tambahan? Tiada. Okey. Saya teruskan perbualan ni. Tadi yang Falik cakap ada collaboration dengan kelab di Jepun. Ya. Collaboration yang macam mana Falik? Adakah dia mampu membantu NSFC menjadi, harapnya lah, menjadi pasukan yang lebih baik lepas ni? Ya, okay. Let's be open about it lah. Okay. Satu, kita punya foreign recruitment, how do we do it? Kan? Is either you trust the agent, you watch videos ke apa. Watch videos atau maknanya betul lah YouTube videos No, betul lah. no, we heard. Oh, okay. Not NSFC punya way, okay? The class. So so kita orang kata I heard. Okay. Sebelum ni I heard. So how it's gonna help the club is that, saya bagi contoh target kita nak at least macam satu benua ada satu club yang kita partner. Okay. So like for instance, maybe but maybe in the case of Asia, mungkin we're looking at South Korea and Japan. Southeast Asia pun kita try satu, Europe pun kita try satu, Afrika pun kita try satu. So bagaimana dia akan bantu club ialah satu, kita plan nak, kalau boleh ada bajet dan sebagainya, kita nak hantar our coaches Okay. pergi attachment, pergi see how they do things, how they do their football philosophy, because I'm a development guy. Okay. I came from an LDP, so all these things ni memang development kena ada lah. We develop our coaches. Itu satu. Yang kedua is we can get sometimes club-club ni dia orang ada players who are surplus to requirement. Okay. Dia orang tak pakai pun, tapi bila pergi standard Liga Super, it's still there. So we can get those players also, we can loan them. It can cut our cost also. So kita pun boleh pergi tengok coaches attachment, player attachment, budak-budak assistant Akbar ni, bila kita dah streamline, they get the opportunity untuk buat attachment dekat kelab Jepun tu contohnya. So kita pun tahu, because bagi saya, untuk you jadi so called football administrator lah, CEO lah, you kena faham the structure bola sepak dekat negeri tu sendiri. Sebagai contoh ni 9. Dulu SKF nilai Sdn Bhd, SKF Bering nilai Sdn Bhd, duk hantar players pergi Go Tia Cup dan sebagainya. So it is good, tapi why not kita collaborate benda-benda macam tu, which is something that is close to my heart also. So bila ada collaboration banyak-banyak macam ni, and kita akan mungkin ada orang kata, kalau di peringkat pendidikan dia bagi student exchange. Kalau di peringkat ni kita tukar our players. Okay. So that's the kind of benefit that we are looking at lah, besides the commercial ones. So but kelab Jepun sekarang dia memang nak go commercially beyond Japan kan. So if I can give a hint, I think it's a J2 club ke J3, I can't remember. Okay. But their J3 pun sebenarnya the level is high. So yeah. Okay. Kita tadi Falik cakap juga, kalau kita tak boleh tambah profit, kita cut cost, kan? Jadi untuk katalah penyokong Negeri Sembilan semua ada peranan yang boleh dilakukan untuk musim baru ni,
apa yang mereka boleh buat untuk bantu NSFC? Sebab sebelum ni kita tahu sebelum ni pun dah dicanang-canang beli barangan original part kelab untuk membantu jana kelab, datang ke stadium untuk bantu kelab punya pendapatan. Tapi selain daripada dua ni lah, apa lagi sebenarnya yang boleh penyokong-penyokong ni bantu pasukan kesayangan diorang ni? I mean, kita appreciate constructive criticism. Sebab kita dengar apa fans cakap. I mean, at least for this season kita dengar. Tapi at the end of the day, it's a dollar and cents issue. Okay. So kalau tanya saya, buy a lot of season pass, you're gonna get cheaper rates. You know, season pass, jerseys. Kita dengar, you know, your comments last season, and it's gonna be cheaper this season. We're still with Kelme. Okay, masih dengan Kelme. Ingat tu, masih dengan Kelme. So it's our second season. Second season lah. Second lah. So still with Kelme. It's gonna be cheaper. Dan kita mendengar. And we really hope you buy our original jerseys lah. So bila kita dah murahkan tu, I hope you buy lah. Okay, ingat. So tadi Falik cakap ada 200 season pass, as per now lah. As per now, masa ni ada 200 season pass. Jadi kalau penyokong-penyokong NSFC di luar sana yang masih sayangkan pasukan, yang bukan masih, yang sayangkan pasukan, bantulah beli season pass, ramaikan lagi pemegang pas bermusim ni. Dan Falik pun dah cakap akan dapat lebih banyak benefit untuk jersey lebih murah. Ada keistimewaan lain yang akan diperoleh. Itu antara perkara-perkara yang kita sebagai penyokong boleh buat lah. Lebih lah, you're gonna get, kita tak finalize lagi. Okay. Maybe a hotel punya discount, you know. Gitu. Boleh healing. Sebab dalam kru Ultrajan pun ramai yang suka healing. Kalah pergi healing lah. Kalah pergi healing. Kerja MC, kalah healing. Itu je kerja dia. Itu je kerja dia. Okay, Falik. Berdasarkan apa yang Falik dah cakap, it's going to be a long process. Dia rasanya tak mungkin dalam masa setahun, amat mustahil dalam masa setahun. Yep. Jadi timeline Falik untuk dapatkan semua ni seragam dan betul-betul mencapai apa yang kita nak. I mean, it's gonna go beyond one season, but I'm trying my best to at least set the foundation, right? So in terms of the club, kita ada 2 sets of KPI. Okay. Sebab kita as a company, kita nak KPI lah kan. So there's business KPI, there's football KPI. So business KPI is to be financially better. In terms of football KPI, it's we need to be better than last year punya position lah. So we're gonna start off with that. So along the way tu, selain kita cuba nak reach the KPI, is, you know, kita kena start on the 6 pillars tu lah. Okay. I cannot give you a definite time frame, because kalau I kata it needs 2-3 years, nanti jadi malas. Anggap dia tak all out lah musim ni. Okay, yeah. Faham. So kena all out. Okay. Because we understand fans wants change. So kena work on it lah. So we're not gonna take things for granted. And one thing saya tekan dengan colleague saya, kita kena treat as if because the government still backing us up, in the sense of, you know, try to look for sponsorship and all. Saya selalu cakap kawan-kawan kita kena anggap yang the money is gonna end this season. Next season no money. So semua menggelupur lah kan buat kerja. So yeah, that's the situation. So dah tak adalah maksudnya sekarang ni bila dah semuanya ke arah itu, tak adalah mentality yang okay, tahun ni kita ada 25 juta, kita habiskan 25 juta tahun ni. Dah tak adalah mentality tu. I hope so. Okay. So penyokong kena bersabar sikit lah. So apa yang aku boleh rangkumkan daripada apa yang Falik cakap, musim pertama ni musim transisi. Kita akan hadapi musim transisi ni mungkin untuk 2-3 musim sebelum kita dapat apa yang keputusan yang kita nak. Jadi kita teruskan menyokong. Falik, ada satu benda lah mungkin kalau Ultrajang nak bagi teguran ataupun nasihat lah. Sepanjang Ultrajang agak vokal dalam menyokong bola sepak Negeri Sembilan, apa yang Ultrajang nampak ialah tiadanya hubungan dua hala antara kelab dan juga penyokong. Seakan-akan apa benda yang berlaku semua berlaku di belakang tabir dan tak dimaklumkan kepada penyokong. Contoh paling mudah. Kenapa contoh kita ambil contoh tau. Ni bukan kisah sebenar. Contoh Harold Goulon, kenapa dia tak main? Tak tahu pula dia injured ke apa, dia suspension ke. Contoh. Tapi tiba-tiba tiba-tiba esok next game main pula. Lepas tu tiba-tiba tak main lagi. So adakah hubungan dua hala ni akan diperbaiki? Saya takkan komen on the specific issue. Bakal sangat controversial. Tapi we take note of that. Sebab itu for a start, kita nak address dengan all the season pass holders, because kita understand juga season pass holders pun macam ada isu juga, certain barang tak dapat lah apalah. So kita try to address first,
they are our most loyal customers. That is one. And number two, insyaAllah we try to improve our punya information punya, how we disseminate the information this season. Cuma on that part this season, I you know, because I kena make sure yang the information is good to go. And sometimes some issues benda tu it goes beyond my pay grade. Okay. So but we try our best. Kita ambil orang kata we take note of the teguran lah, because kita tahu at the end of the day I'm a fan also kan. You know, some things should go out. Contoh macam ni lah, orang duk kata saya pilih players kan, CEO pilih players, which is not true. Sebenarnya kita dah lama dah tahu siapa head coach kita nak. Oh, okay. Kita dah buat interview and all tu dah lama dah. So that's the reason why kita just delay it, you know. Announce the players first. Kalau you perasan play yang kita dah announce ni sebenarnya contract 2 years. So kita from last year lah, yang contract from last year. Okay, so faham. slowly kita akan announce, because the league is going to be in May. So you jangan ingat kita tak buat kerja, kita buat kerja. Buat kerja, diam-diam ubi berisi katanya. Okay Falik, satu lagi, ini pun apa yang kita Al-Trajang nampak lah. Selain daripada hubungan dua hala dengan penyokong tu tak maklumkan apa-apa, ialah ketidaktelusan, bukan ketidaktelusan, sorry, tidak transparent dalam apa juga situasi yang berlaku. Sebab kebanyakan, kita ambil contoh last season pun, walaupun prestasi skuad Negeri Sembilan teruk, 700 hingga 1000 mungkin average every game kan, kedatangan penyokong di stadium. So apa jadi pun memang akan ada 700 hingga 1000 orang yang akan datang ke Stadium Paroi yang masih setia ke Paroi. Ada yang away day lagi. Jadi rata-rata mereka meluahkan rasa yang kita pun tak tahu sebenarnya Negeri Sembilan ni tengah buat apa. Kita dengar cerita contoh gaji tak dapat, contohnya lah, contoh gaji tak dapat, tapi kita pun tak tahu betul ke tidak. Kita dengar cerita ada berlakunya pemain yang kononnya tak turun latihan, kemudian tiba-tiba tak dapat main. So benda-benda macam tu adakah selepas ni penyokong-penyokong akan lebih jelas lah dengan apa yang berlaku? Okay, basically orang kata tu hearsay kan. What I can say is, apa yang kita nak buat this season, kita cuba transparent dengan fans, but there are certain things yang if we think that is detrimental to the club, because we have sponsors juga. Okay. So we have to take care of sponsors. But I get the point. Cuma untuk kita prevent daripada benda-benda macam ni untuk keluar, is we need to set our house in order first. Okay. Kita kena ada SOP, kita kena guideline. Even when it comes to the players, you know, to the coaches. So to me, konsep dia senang. No one is bigger than club, even myself, you know. So I understand. Kita cuba jadi lebih transparent. Cuma certain things we cannot say it out in public. Okay. So we try to sort it out within ourselves. Apa pun semua kena sedar yang every players, for example this season kita akan ada 150 players. Kita ada super under 23, under 20, under 18. And in fact, walaupun kita wujudkan tim under 18, tim under 18 ialah satu-satunya tim bawah kita yang amateur. Okay. Because when I say amateur, under 20 and above saja yang akan ada professional contract. Okay. So under 18 kita akan sign as amateur. Kita ada partnership dengan satu college. I think mungkin YB Pak Mus atau akan announce it lah. I think so. You know, so we have diorang ni 150 players ni. At the end of the day, diorang adalah pekerja kepada NSFC Sdn Bhd. So dia takluk kepada some limitations. Dan macam saya cakap, there'll be issues. Dia tak akan semuanya indah belaka. Tapi you know, we set our house in order first, and we try to be as transparent as we can to the fans. Cuma certain things, again, I'm repeating myself. Kadang benda tu tak boleh sebut, detrimental to the sponsors, macam tu. So, tapi I know fans semua nak more info. That's what we're trying to do. That's what we're trying to do this season. We will kickstart our team. So, yeah. Okay, Farid cakap dia ada under 23, under 21, under 18. Terlupa nak tanya, last season kita tak hantar satu team, which is under 18 kan. Which, pada musim lepas MFL beri sedikit kelonggaran lah. Jadi musim ni diwajibkan semuanya. Daripada segi kos, adakah ianya membebankan ataupun? I won't say membebankan lah. At the end of the day, ni semua investment kita kan.
we have to look it as an investment. Tapi bila kita kata investment ni, what type of investment yang you buat? So kita ada isu tau, Negeri Sembilan ada isu, orang selalu cakap tak banyak budak Negeri Sembilan by under 23, under 20, you know, which is true at certain point. So I won't see it as satu yang membebankan. Tapi at the end of the day, dia macam ni lah, you have to spend within your means. Ya. If you ada, contoh lah, setahun 100 juta and you tahu every year akan jadi 100 juta aja, you kena pandai-pandai manage lah. So how you lower the cost in the long run is to build a better player down there. But the issue is, do we have the patience? Itu yang kita kena bagi tahu fans. This is what we're trying to do this season. Apa yang kita cuba buat. I think I saw juga Trajang punya podcast sebelum ni, dia kata kita buat style selection, you know. I agree, I pun tak setuju. So because kita baru set up kita punya technical department properly this season, kita ada head of youth development, kita ada head of grassroots. For a start, untuk under 18 ni nanti kita akan buat satu mini carnival dekat Rahang, I think on 10 of March. Kita akan disertai oleh 5 PLD, 5 PLD, satu team soccer academy dan 2 tim daripada sekolah sukan negeri Zabah. So kalau you tengok daripada komposisi 8 pasukan tu, I think 80% confirm budak-budak Negeri Sembilan nya. Sebab mungkin budak-budak bukan Negeri Sembilan ni ada kat SSN, tapi PLD ni is, you know, is just maybe your neighbour main untuk PLD. So you know, so this under 18 team akan form di Negeri Sembilan punya junior batch. So from there we monitor macam mana dia nak naik under 20, under 23, Liga Super. So going back to the issue of the cost, kalau you nampak ada satu membebankan tu, satu membebankan lah, tapi we see it as investment. Isunya sekarang, how do we lower the cost? Okay. Satu, you tak boleh lah buat open selection. Jadi budak negeri luar pun main datang juga. Bila dia datang main, dia nak sign dengan you, dia nak elang rumah lah, apalah. Kalau you ambil budak lokal kan dah jimat, Rumah dekat sini, duduk dengan mak bapak. So that's how we see it. Dan in the long run pun sebenarnya dia akan membantu Super League tu. Tapi that one need patience lah. Kita nak lebih ramai Anas, kita nak lebih Zakwan Adham, kita nak lebih ramai Nasrullah. Semua homegrown punya players. Korang main football manager kan? Hoi. Aku ni Kit, ada aku ni nak share dengan korang lah. When I was 11, I played Total Club Manager. Okay, main. Brian Robson tu dekat front of this tu. 2004 kita main Total Club Manager, Martin O'Neill masa dengan Celtic. Lepas tu slowly kita change. Total Club Manager lagi best sebenarnya. Dia lagi best FM je. True. Nampak orang lama. So this slowly then saya slowly masuk Football Manager. Tapi saya tak pakai game editor lah. So you know, so yeah. Okay, ini aku terpaksa setuju dengan Falik. Aku setuju sebab kalau korang semua ingat balik zaman kegemilangan, ini zaman emas yang kita selalu, bila Negeri Sembilan barai kita akan kalau lah kita balik zaman Syukur Adan, zaman Zakwan Adan, zaman Syahurain. Ya betul, memang kita kalau boleh kita nak balik zaman tu. Tetapi harus diingat pemain-pemain teras pasukan pada ketika itu ialah semua kebanyakannya homegrown player. Kita ada Syahurain, kita ada Kunalan, kita ada Zakwan Adha, Halim Zainal antaranya. So pemain-pemain yang naik dengan Sukma kan, squad Sukma ketika itu. So aku setuju dengan Falik. Saya setuju dengan Falik sebab bila homegrown player ni dia mungkin ada, dia bermain tu lebih sikit kot, mungkinlah lebih sedikit lah passionnya tu sebab dia main untuk negeri dia sendiri. Jadi kita sebagai penyokong memang kena bersabar. Dan bila Falik cakap pasal sabar, ini saya nasihat saya bayar. Tadi dia up saya, dia julang saya. Tunggu lepas 2-3 game kalah ke apa, dia bantai. Tak setuju. Tak. Selama ni Kit baik apa. Kit selalu bagi peluang kan? Masa zaman sebelum ni Coach K-Devon, sebelum tu pun Kit sentiasa bagi peluang. Kita bagi masa. Cuma ni teguran untuk penyokong lah. Kalau korang kenal Wan Khairi Lazwan, antara pengulas yang terkenal buat masa ni, dia selalu cakap quarter room tak dibina dalam masa sehari. So kita baru mula nak membina, bagi masa, bagi peluang. Nampak macam kawan, nampak macam aku dengan Falik ni member selalu lepak, tidak. Baru jumpa hari ni. Bukanlah nak backup dia sangat, tetapi aku still percaya yang semua benda perlukan masa. Jadi katalah ni worst case scenario, katalah Negeri Sembilan dalam tempoh 11 perlawanan pertama kalah 9 perlawanan. Janganlah kita cepat sangat melatah.
kita bagi peluang dulu sebab macam aku cakap, benda ni makan masa. Betul Falik? Ya, ya. I mean, tipulah kalau kita tak letak sasaran nak main Asia, you know, secara konsisten. So, but itu semua memerlukan proses. So, itu yang saya nak minta lah personally to all the watchers. Apa yang saya minta is for you guys to stay with us through thick and thin lah. We're trying to do the right thing as the management nak cuba buat benda yang betul lah. Dan bila yang aku lagi suka bila pemain muda ramai, sebelum ni kita selalu bukan kita, korang penyokong. Okeylah, kita lah termasuk aku sekali lah. Oh, Casagrande tak boleh berlari, Yusof Ezajari tak boleh berlari, Mahali lari tak laju. Ini semua kata-kata yang kita penyokong keluarkan. Jadi bila kita ambil pemain-pemain muda, kita kena bagi juga masa kepada diorang. Kalau sebelum ni diorang jarang dapat minit permainan, coming from the bench as a sub lain, playing as a starting 11 lain. So tekanan tu berbeza. Bukanlah kita nak cakap diorang tak boleh ada tekanan, boleh. Cuma cara kita kena bagi masa untuk pemain-pemain ni kawal tekanan. Jadi sekali lagi aku minta semua pasukan, semua penyokong bersabar. Jangan cepat melatah. Dan aku rasa dah lebih kan masa? Dah lebih masa. Producer pun tadi dah macam ni dah tadi. Dah macam ni dah. Oh man. So Falik, terima kasih kerana datang ke podcast Bola Sepak Bermaruah PBB. We appreciate this opportunity so much. Sebelum kita last question sebelum kita tamatkan sesi ni. Okay. Dah boleh sahkan ketua jurulatih ke? Kita follow the timeline. Kita follow the timeline. Boleh bagi clue ke? Ataupun sebenarnya orang dah tahu dah, ramai dah tahu ni. I decline to answer. Okay. Okay, again Falik, terima kasih sangat-sangat. Terima kasih juga kepada Cafe Goma. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan tapi tadi Falik dah cakap dia tak nak muncul lagi. Kita try jangan lepas ni kita try panggil dia lagi sekali. Ataupun kita minta tolong dia dapatkan Effendi Malik. Okay, kita try dapatkan Effendi Malik lepas ni. So again Falik, terima kasih very much. Terima kasih very much. Thank you so much. Saya disclaimer, saya bukan tak nak orang kata appear sekali lagi, tapi kita tak nak jadi CEO yang banyak cakap. So kita kerja lah. Okay. At least everyone knows what's the direction of the club. That's what we're trying to do. Alright. So kalau tak jadi macam I cakap ni, you whack me lah. Okay, dia dah bagi lesen. Kalau dia tak jadi, dia dah bagi lesen, kita boleh bantai dia. Okay, sekian saja podcast Bola Sepak Bermaruah episod 7 dari Rembau Most Wanted. Yo, Bakatawari, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.